Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan Karim. Terima kasih kepada seluruh pendengar, penonton yang semua sekalian. Hari ini ingin mengambil masa ringkas yang ada untuk sama-sama kita berkongsi ilmu sebuah buku yang diterbitkan oleh Abim Press yang bertajuk Psikoterapi Nabawi, mengurus dan mencegah kemarahan dengan menghayati kisah Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya ingin menyebut ataupun menyatakan bahawa faktor utama mengapa buku ini dipilih untuk kita berkongsi dalam resensi buku ialah kerana melihat kepada situasi trend sekatan pergerakan ataupun lockdown yang berlaku. Seperti contoh, kita lihat trend di China. Kalau tuan-tuan maklum, China adalah merupakan sebuah negara yang telah pun melepasi lockdown. Dan kita melihat trend di China ialah berlaku peningkatan domestic violence ataupun keganasan rumah tangga dan juga kadar perceraian yang tinggi. Maka perlu untuk kita sama-sama berkongsi sebuah buku yang diterbitkan oleh Abim Press untuk sama-sama kita berkongsi mengurus emosi kita, mengurus kemarahan kita supaya apa yang berlaku di negara China yang dilaporkan dalam Bloomberg itu tidak berulang ataupun tidak berlaku di dalam negara kita, dalam kalangan masyarakat kita, insya-Allah. Sebelum tu saya ingin merakamkan penghargaan buat Abim Press dan juga kepada penterjemah Ustaz Syafiq Ismail, Esko Abim Pusat, yang telah menterjemah karya buku ini yang asalnya ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Ajrudi, yang mana buku ini penting. Saya fikir kita berkongsi tentang psikoterapi nabawi, perspektif Nabi untuk kita mengurus kemarahan kita. Kemarahan ni perlu pada tempatnya, tapi yang paling penting ialah sejauh mana kita berupaya untuk kita mengurus, mengatur kemarahan kita, emosi kita. Baik, dalam buku ini saya buatkan kesimpulan ataupun saya ringkaskan 4 topik besar untuk dibincang, iaitu yang pertama tentang metod ataupun cara Nabi memberi nasihat bagi mencegah kemarahan. Itu yang pertama, cara-cara Nabi memberi nasihat sebagai fasa pertama mencegah kemarahan dalam kalangan orang ramai. Dan yang kedua, cara-cara kita mengurus kemarahan. Ini adalah fasa kedua, fasa di mana kemarahan itu telah pun berlaku. Jadi bila mana kemarahan itu telah pun berlaku, jadi perlunya fasa yang kedua, iaitu mengurus kemarahan yang telah pun berlaku. Dan yang ketiga ialah tentang kisah-kisah para sahabat Nabi. Saya akan bagi contoh 2 sahabat Nabi, kejayaan Nabi mentarbiah sahabat mengurus kemarahan. Dan juga yang keempat, beberapa insiden contoh kemarahan yang dibenarkan dalam Islam. Kemarahan ini ada yang dibenarkan bertempat mengikut wakil tempat, objektif dan sebagainya. Dan juga kisah Nabi lah yang terakhir. Saya akan tutup dengan kisah Nabi tentang salah satu mukjizat Nabi berkenaan dengan kemarahan yang boleh kita berkongsi bersama, insya-Allah. Baik, yang pertama tadi tentang metod ataupun cara Nabi mencegah kemarahan. Saya izinkan saya untuk membaca matan terjemahan hadis, sebuah hadis Tirmizi, iaitu terdapat seorang sahabat bertemu dengan Nabi. Sahabat ni dia tanya Nabi, dia kata, "Wahai Nabi, ajarkan aku tentang Islam. Satu benda je." Dia kata, "Jangan ajar banyak-banyak. Aku nak satu benda je supaya aku mudah untuk mengamal dan menghafalnya." Maka Nabi SAW pun menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Kemudian sahabat ni pun dia tanya lagi, "Thumma," kata, kemudian next apa lagi? Sahabat ni mula dia kata dia tak nak panjang-panjang. Tiba bila Nabi bagi terlalu pendek, "La taghdab," dia tanya, "Apa lagi nak? Apa lagi nasihat Nabi?" Nabi jawab, "La taghdab." Kemudian dia tanya lagi, "Apa lagi Nabi?" Nabi kata, "La taghdab." Nabi bagi jawapan yang cukup ringkas, "La taghdab." Tuan-tuan sedang penonton dalam buku ini juga sebenarnya dilampirkan karya Syekh Sulaiman bin Nasir Ulwan tentang dalam kitabnya Al-Fawaid wal Ma'ani Al-Mustanbatah min Hadis La Taghdab. Ada ulasan tentang hadis ini, hadis Imam Tirmizi La Taghdab ni, oleh Syekh Sulaiman bin Nasir, yang mana dia telah menyenaraikan lebih 50 fawaid ataupun faedah daripada hadis Nabi SAW ini.
Antaranya kalau saya nak kongsi, yang pertama, wajib untuk kita memberi nasihat sesama umat. Dan yang kedua, keperluan kepentingan seorang imam ataupun pentazkirah dan sebagainya ini memberi nasihat secara adil kepada orangnya. Nabi memberi nasihat kepada kepada sahabat yang bertanya la taghdab. Ini mungkin sebab atas faktor sifatnya yang suka marah. Sebab ada hadis Nabi yang lain, bila mana sahabat tanya tentang perkara-perkara berkaitan Islam, Nabi menjawab jawapan-jawapan yang lain. Jadi berasaskan kepada individu yang bertanya. Dan yang ketiga, disebut juga oleh Syekh Sulaiman, kita harus menjauhi segala perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan. Ini juga salah satu perkara untuk kita mencegah kemarahan. Kita menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemarahan. Apa contoh perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemarahan? Kadang-kadang kemarahan ni tak boleh nak dielak. Kadang-kadang mungkin anak bising, kita marah. Tapi ada perkara yang sebenarnya kita boleh elak sebelum berlakunya kemarahan. Contohnya paling mudah ialah dalam kalangan kita hari ini, kita aktif bersosial media, kita aktif komen di Facebook. Kita tengok apabila ada provokasi, komentar-komentar dalam Facebook kita contohnya, bila kita nyatakan fakta tentang Rohingya, tentang isu-isu semasa, tiba-tiba ada individu-individu yang sengaja mencetuskan provokasi di sosial media. Jadi salah satu cara untuk kita mencegah kemarahan daripada awal, jangan kita melayan provokasi tersebut. Itu contoh secara praktikal kita mencegah kemarahan. Kita mencegah perkara yang boleh lead kepada kemarahan. Jangan kita layan sebarang provokasi orang nak cari gaduh dan sebagainya. Baik. Yang kedua, salah satu cara lain ialah kita jangan tangguhkan kerja. Ini ulasan saya secara peribadi lah, secara praktikal. Contoh, bila mana kita buat, kita ada task ataupun ada tanggungjawab yang perlu dibuat, contohnya assignment. Jangan kita tangguhkan kerja assignment. Bila dah sampai due date, dah sampai time, baru kita stres. Bila kita stres, akhirnya kemarahan tu akan timbul. Sebab kita terlalu stres, sebab kita menangguhkan kerja. Kita buat kerja bukan pada waktu yang sebenarnya. Dan juga jangan pula gopoh. Terlalu gopoh nak kerja itu, nak kerja ini, nak kerja itu, nak kerja ini, menyebabkan stres. Dan akhirnya kita juga akhirnya akan rasa marah dan terpendam dan sebagainya. Dan juga mungkin kalau ada kawan-kawan yang ada penyakit was-was, ini juga salah satu perkara yang perlu kita elakkan. Kalau kita mengikut sangat dengan bisikan syaitan, was-was, solat tak sah dan sebagainya, akhirnya akan menimbulkan stres. Dan ditambah lagi dengan mungkin anak-anak kita bising dan sebagainya, akhirnya kita akan keluar segala-galanya, luah segala-galanya dengan rasa cukup terpendam, dan akhirnya kita marah. Jadi ini perkara yang penting. Dan ini juga yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi, dalam satu hadis, bila mana hadis Anas, Nabi sebut orang yang kuat ialah orang yang bila diajak bergaduh, dia tak nak bergaduh, dia tak nak melawan. Yang tadi saya sebutlah provokasi. Bila orang nak provok kita di sosial media, kita jangan lawan. Sebab Nabi kata orang ini, dalam hadis Nabi, hadis Anas ni, orang ini bila mana dia tidak mahu melawan, dia adalah orang yang kuat sebab 3 perkara. Perkara yang pertama, sebab dia berjaya menundukkan niat orang yang nak bergaduh dengan dia. Yang kedua, dia berjaya menundukkan syaitan dalam diri orang yang nak lawan dengan dia. Dan yang ketiga, sebab dia berjaya menundukkan syaitan dalam diri dia. Jadi hadis ni penting. Ini fasa pertama untuk kita mengelak kemarahan. Fasa yang paling penting supaya tidak ada kemarahan berlaku di peringkat awal. Dan dalam hadis Nabi yang lain juga disebut, contohnya tentang minuman, jadilah satu minuman yang lebih besar pahalanya di sisi Allah berbanding minuman kemarahan yang dipadamkan kerana wajah Allah Ta'ala. Jadi kemarahan ni juga diibaratkan seperti air minum. Kalau kita berjaya meminum air minuman tersebut, kita menahan kemarahan kita, maka ia adalah suatu yang memberi ganjaran yang besar dengan syarat niat kerana Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan awal tentang fasa pertama, metod Nabi memberi nasihat tentang marah ini, yang paling penting ialah kita harus membudayakan nasihat antara satu sama lain. Kita harus membudayakan nasihat, jangan marah kepada masyarakat antara satu sama lain. Inilah yang dibuat oleh Nabi. Nabi memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya, jangan marah, sebagai satu nasihat
secara berulang-ulang. Kita hari ini, masalah kita, budaya kita, kita memberi nasihat orang jangan marah apabila sudah marah. Apabila orang tu sudah marah, apabila orang tu sudah mengamuk, bila orang tu dah pegang parang, baru kita nak suruh dia mengucap. Baru kita nak suruh dia jangan marah. Sedangkan dalam konteks tradisi Nabi, budaya Nabi, amalan memberi nasihat marah ni, memberi nasihat jangan marah ni dah dibudayakan. Apatah lagi kita contoh kalau kita pergi dekat kedai makan buka puasa kan, kita tanya, Yop, teman nak bagi nasihat sikit, janganlah marah. Apa respon dia? Bila masa aku marah? Kalau orang bagi nasihat kita jangan marah, tiba-tiba kita pula tanya dia, bila masa aku marah? Seolah-olah nasihat jangan marah ni hanya pada orang yang tengah marah. Sedangkan Nabi berulang-ulang memberi nasihat kepada umatnya tentang jangan marah ni walaupun orang tu tak marah. Sebab kita harus membudayakan amalan memberi nasihat. Apatah lagi nasihat supaya jangan marah ini memberi satu budaya. Kita bersama, kita berkongsi nasihat jangan marah. Jangan bila orang tu dah marah baru bagi nasihat. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua tadi saya sebut, jangan melayan provokasi. Ini fasa pertama. Fasa pertama untuk kita mengelakkan daripada berlakunya marah, kita membudayakan nasihat antara satu sama lain. Walaupun orang tu tak marah, kita nasihatkan dia jangan marah. Yang kedua, kita jangan layan provokasi. Apatah lagi hari ini provokasi di social media dan sebagainya yang sering membawa kita kepada rasa marah, benci, dendam dan sebagainya. Baik, itu fasa yang pertama. Topik yang pertama tentang cara Nabi untuk memberi nasihat, sentiasa membudayakan nasihat jangan marah kepada umatnya, kepada masyarakat Islam waktu itu, dan juga tentang kesabaran dan sebagainya. Dan yang kedua, saya masuk ke topik yang kedua tentang cara-cara kita mengurus kemarahan. Baik, topik yang kedua ni ialah merupakan topik yang mana kita dah masuk fasa orang tu dah marah. Okey, orang tu dah marah, tak dapat nak nolong, dah marah dah. Macam mana? Jadi ada beberapa step, cara-cara yang mana diajar oleh Nabi untuk kita memastikan kita tidak marah, kita dapat mengurus kemarahan kita. Yang pertama, hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, ajarkanlah Islam, berikanlah berita gembira, jangan sukarkan urusan agama, dan sekiranya salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia berdiam diri. Yang pertama, kalau dia marah, dia berdiam diri. Tuan-tuan rasa senang tak kalau orang tengah marah kita suruh dia diam? Rasa senang tak? Sebab dia memang amat sukar, tak boleh kita nak mudah-mudah cakap Nabi suruh diam, kena diam. Jadi ada praktikal cara-cara untuk kita pastikan kita dapat membuat perkara ini. Jadi saya akan kongsikan lepas ni, saya akan kongsikan step-step ni dulu. Kemudian saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita mengikut cara kaedah Nabi mengurus kemarahan ini dengan praktikal, insya-Allah. Yang kedua, isti'azah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim, sebab kemarahan ini diapi-apikan oleh syaitan yang direjam. Syaitan iblis amat suka kepada umat Islam yang marah-marah. Sebab bila kita marah, dia akan merosakkan badan kita, dia akan merosakkan fikiran kita. Jadi kita memohon perlindungan daripada Allah daripada gangguan syaitan yang rajim. Dan yang ketiga, kita tukar posisi dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Contohnya daripada berdiri, tukar posisi kepada duduk. Kalau tak boleh juga, kita baring. Dan yang keempat, kita berwuduk. Hadis Atiyah Al-Sa'idi, di mana Nabi SAW bersabda, kemarahan ini datang daripada syaitan. Syaitan itu diciptakan daripada api, dan api itu dipadamkan dengan air. Dan yang keempat, dan yang kelima, yang terakhir, ialah kita menekap pipi kita di bumi. Maksudnya kita sujud. Contohnya kalau kita marah, kita sujud. Hikmah dia apa? Bila kita tekap muka kita di bumi, pipi kita, dahi kita di bumi, bermaksud kita telah menolak, kita telah membuang perasaan angkuh, bongkak, sombong dalam diri kita. Ini adalah sifat-sifat syaitan. Sifat syaitan, angkuh, sombong, sifat iblis yang ada dalam diri kita ni kita buang apabila kita sujud, kita menekap pipi kita, menekap dahi kita di muka bumi. Jadi tuan-tuan, ini masuk soalan yang sukar. Jadi sejauh mana mudahnya kita nak buat perkara ni? Orang tanya kan, orang tu tengah marah. Orang tu tengah marah, tangan dia tengah pegang parang, tiba-tiba kita suruh dia ambil wuduk. Praktikal atau tak? Jadi dia tidak semudah itu, tuan-tuan. Jadi sebab itu
penting untuk kita memahami hadis ini. Untuk kita memahami apa maksud tujuan Nabi suruh kita buat sekian. Apa tujuan kenapa Nabi suruh kita bila berdiri kita duduk. Apa tujuan kenapa Nabi suruh kita berdiam diri. Yang penting pertama sekali kita kena faham maksud tujuan Nabi suruh kita buat perkara tersebut. Tak lain tak bukan tuan-tuan, tujuan mengapa Nabi suruh kita berwuduk, berdiam diri dan sebagainya supaya ada distraction. Bila kita marah, kita kena distract diri kita. Kita jangan, bila kita marah, kita fokus dengan apa yang kita marah. Kita kena distract. Jadi distraction ataupun gangguan fokus lain. Jadi ada teori-teori lain. Contohnya bila tengah marah, cuba bilang 1 sampai 30. Tengah marah, cuba bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada distraction. Fikiran kita ni ada distraction. Akhirnya kita tidak terlalu fokus dengan kemarahan. Sama juga bila Nabi sebut, kalau kita tengah marah, kita diam. Supaya kita tidak fokus kepada apa yang kita marah. Kita berdiam diri, kita fikir perkara yang lain. Kita pergi wuduk. Maksudnya kita bertukar posisi. Kita tidak kekal di satu posisi yang marah. Kita pergi toilet, kita mandi. Ataupun kita duduk. Daripada kita nak marah, kita tengah geram, kita duduk. Ataupun kita baring dan sebagainya. Itu yang pertama. Kita kena faham tujuannya ialah distraction. Jadi bila kita faham tujuan kenapa mengurus kemarahan itu dengan cara-cara ini, jadi kita kena faham ia adalah satu yang paling penting untuk kita tidak fokus kepada apa yang kita marah. Yang kedua, yang paling penting juga ialah ianya perlu menerusi latihan. Kita perlu ada pelatihan. Jadi contoh kita harus membudayakan apa yang Nabi suruh. Nabi kata bila tengah marah ambil wuduk. Nabi kata tengah marah berdiam diri. Bila tengah marah kita kena distract perkara lain. Ia bukan semudah itu senang suruh orang tengah marah ambil wuduk. Jadi tuan-tuan, ia perlu latihan. Apa latihan tuan-tuan? Saya bagi contoh Jadi bila kita bangun pagi, kita rasa nak marah sikit. Ia perlu dilatih dengan perkara-perkara kecil. Contohnya bila kita rasa nak marah sikit, tiba-tiba pula anak aku ni bising. Cuba kita distract fikiran kita. Jangan kita fokus kepada anak kita yang tengah bising. Kita pergi ambil wuduk. Cuba kita bilang angka 1 sampai 10. Jadi kita latih dulu. Kita budayakan, kita mengamalkan hadis Nabi ini dulu. Kita latih dulu menjadi latihan kita setiap masa bila kita rasa stres. Bila kita rasa nak marah sikit, terus pergi ambil wuduk. Rasa nak marah sikit, terus pergi buat benda lain. Terus berdiam diri dan sebagainya. Jadi kalau kita dah mengamalkan, kalau kita dah berjaya menjadikan perkara tersebut sebagai amali, latihan, maka insya-Allah kalau kita tengah marah dengan perkara-perkara yang lebih besar, insya-Allah kita akan berupaya untuk menahan emosi tersebut, distract fikiran kita dan mengikut aturan Nabi SAW mengatur kemarahan. Tapi kalau kita dengan kemarahan kecil pun kita tak buat, tiba-tiba kita rasa nak marah dah merah padam, nak suruh mengucap, itu alamatnya sukar lah. Bukan tak boleh, tapi amat sukar, susah benar lah nak buat kalau kita tak mulakan dengan latihan. Kita harus latih. Jadi sama juga hari ini kita berada dalam situasi bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan ni bulan yang mengajar kita kesabaran. Apatah lagi tengah lapar, perut lapar. Perut lapar ni memang mengundang kemarahan dengan mudah. Masuk pula dengan sekatan pergerakan PKP dan sebagainya. Suatu kadang-kadang kita biasa, kadang-kadang macam orang tua kalau dia marah anak bila bulan puasa, dia akan ungkit puasa dia kan. Koma ni, aku dah tengah puasa ni. Jangan nak bagi aku naik angin. Aku tengah puasa dan aku tengah lapar ni. Sebab lapar ni dia akan memberi rasa marah dengan mudah. Dia akan trigger kemarahan kita dengan mudah. Jadi bila mana kita berpuasa di bulan Ramadan, kalau kita dapat menahan kemarahan, dapat menahan emosi kita waktu tengah lapar tuan-tuan, dengan latihan Ramadan, insya-Allah di luar Ramadan bila mana kita tengah kenyang, lagi baiklah kita dapat menahan kemarahan. Jadi ini contoh tamrin pelatihan kita untuk mengurus ataupun untuk kita memastikan kemarahan kita ni dapat diurus dengan baik, insya-Allah. Jadi itu yang kedua, harap boleh lagi bertahan. Itu yang kedua, kita mengurus kemarahan fasa-fasa bila mana orang dah marah. Baik. Yang ketiga, saya nak kongsi sikit lagi, mohon izin. Yang ketiga ialah tentang
Kisah Nabi, saya nak ambil dua contoh lah. Kisah Nabi, kisah sahabat Nabi SAW. Contoh, contoh bagaimana sahabat Nabi ni, dia menahan kemarahan, dia memberi ganjaran kepada orang yang bagi dia marah. Yang pertama, sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia ada seorang hamba. Nak jadi satu cerita, hamba dia ni melepaskan kambing dia makan makanan kuda. Jadi Abu Dzar ni dia rasa nak marah. Dia tanya hamba dia, kenapa kamu lepaskan kambing-kambing ni bagi makan makanan kuda? Abu Dzar tanya. Hamba ni kata apa? Memang saja nak buat. Memang aku saja nak buat. Aku saja nak bagi kamu marah. Aku saja nak kamu marah. Apa jawapan Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi SAW ini? Dia kata apa? Dia kata, aku akan himpunkan banyak pahala dengan menahan kemarahan ini. Maka aku akan tahan kemarahan ini semata-mata kerana Allah. Maka sebagai ganjaran, aku merdekakan kamu. Maka kamu tidak lagi menjadi hamba aku. Aku bebaskan kamu sebagai seorang yang merdeka. Cuba bayangkan orang yang provok dia dengan saja-saja nak bagi dia marah. Abu Dzar kata apa? Tak apa, aku tahan kemarahan aku demi dapat pahala yang besar. Maka aku bebaskan kamu. Sahabat Nabi, dia memberi ganjaran membebaskan hamba dia yang bagi dia marah dengan sengaja. Instead of, mungkin kalau kita ni mungkin dah meradang lah, dah pukul sampai seminggu tak habis, jadi bahan bualan, tengah makan, tengah minum, tengah mandi, pendam tu seminggu tak habis. Tapi sahabat Nabi Abu Dzar ni dah dia lepaskan, dia bebaskan hamba dia yang sengaja provok dia bagi dia marah. Yang kedua, hadis Nabi, kisah sahabat Nabi, seorang sahabat bernama Ali bin Husain. Dia ada seorang hamba wanita. Seorang hamba wanita ni ditakdirkan waktu tengah nak siasat solat, dia pegang ceri air. Jadi bila dia pegang ceri air, tiba-tiba tangan dia tergelincir, terjatuh, terkena sahabat Nabi ni. Jadi sahabat Nabi ni dia rasa nak marah, terkena ceri air. Dalam keadaan wanita hamba ni, dia mungkin tak sengaja, dia terjatuh. Jadi apa reaksi hamba wanita ni? Dia terus baca ayat Quran. Dalam surah Al-Imran ayat 134 diceritakan tentang kemarahan ni. Dia ada cerita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kazimin al ghaiz. Orang yang memberi infak ketika susah dan senang, dan wal kazimin al ghaiz, dan menahan kemarahan. Hamba wanita ni dia terus jawab, dia terus baca ayat Quran ni. Sebelum apa-apa jadi, sebelum dia kena pukul dengan tuan ni, dia baca ayat Quran ni, wal kazimin al ghaiz, dan orang yang menahan kemarahan. Jadi sahabat Nabi dia terus jawab, tak apa, aku dah tahan kemarahan aku. Kemudian hamba wanita ni disambung lagi, wal afina 'anin nas. Jadi maksudnya yang memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Jadi sahabat Nabi ni dia jawab, oh tak apa, aku dah maafkan kamu. Kemudian hamba wanita ni dijawab lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang membuat perkara yang baik, muhsin. Jadi sahabat Nabi ni dijawab terus, okey, kalau macam itu tak apa, aku lepaskan kamu, aku merdekakan kamu bukan lagi menjadi hamba aku. Jadi ini dua kisah sahabat Nabi yang mana menunjukkan bagaimana tamrin tarbiyah Nabi ini berjaya mengikat sahabat Nabi supaya tidak marah, malah memberi ganjaran kepada orang yang membuat mereka marah, iaitu dengan merdekakan hamba. Tuan-tuan, kita hari ini kita tidak ada hamba, jadi kita pun tak boleh nak appreciate macam mana nilai besarnya membebaskan hamba. Tapi tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee, Tiga Abdul. Nak bebaskan hamba ni bukan senang sampai buat syarat-syarat, tak boleh makan, tak boleh marah, hidu makanan saja, tidur kandang kambing. Jadi kalau nak nak merdekakan sampai kena lelong 3 dirham, 6 dirham, apa semua, memerlukan suatu modal yang banyak. Merdekakan hamba ni bukan satu perkara yang kecil Tapi sahabat Nabi merdekakan hamba kepada hamba yang memang sengaja provok dia, ataupun hamba yang telah membuatkan dia marah. Inilah tamrin tarbiyah Nabi SAW berjaya untuk memastikan masyarakat itu reda dengan kemarahan. Baik, yang keempat, marah yang dibenarkan. Saya ingin kongsi satu saja, tak lain tak bukan marah
seorang hamba demi menegakkan kebenaran, demi menegakkan keadilan, demi menegakkan syariat Allah Ta'ala. Satu contoh kisah hadis. Seorang sahabat bernama Usamah pernah bertemu dengan Nabi ketika mana berlaku satu kes kecurian melibatkan seorang wanita makhzumah. Wanita makhzumah ni wanita yang ada kedudukan tertinggi, wanita elit lah disebut, wanita yang pembesar atasan daripada Quraisy. Dia didapati mencuri, maka Usamah ni dia jumpa Nabi, dia minta syafaat, dia minta mitigation, dia minta dikurangkan hukuman, jangan potong tangan dia, tapi kurangkan hukuman sebab dia orang besar. Nabi bingkas marah. Nabi kata apa? Umat terdahulu binasa sebab perkara ni. Kalau orang besar, orang atasan buat kesalahan, hukuman ringan, kecil. Tapi kalau orang kecil marahin, buat kesalahan, hukuman berat. Jadi Nabi marah. Usamah kenapa minta syafaat, minta diringankan hukuman kepada wanita makhzumah ini? Dan Nabi jawab, penutup hadis tersebut, Nabi kata, demi Allah, kalau anakku sendiri Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Jadi ini contoh marah yang dibenarkan. Marah demi menegakkan syariat, demi menegakkan keadilan sesama masyarakat. Perlunya adil. Orang tu orang besar ke, pembesar ke, wakil rakyat ke, orang tu marahin ke, kalau kesalahannya sama, dihukum sama. Melainkan kalau ada perkara-perkara lain dan sebagainya lah, penguzuran dan sebagainya, tua, mengandung dan sebagainya. Jadi ini kemarahan yang dibenarkan. Jadi sebagai kesimpulan, saya nak simpulkan tentang satu kisah hadis Nabi, tentang satu kisah kisah hutang. Ini cukup menarik, yang mana Nabi SAW ditakdirkan pernah berhutang dengan seorang Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah. Nabi berhutang dengan seorang Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah, yang mana sebelum 3 hari sebelum tarikh tamat, sebelum tarikh due wajib bayar hutang ni, Yahudi ni dia datang jumpa Nabi. Dia marah-marah dekat Nabi. Dia kata, bila kamu nak bayar hutang aku? Padahal dia datang ni 3 hari sebelum. Dia saja nak provoke Nabi, dia nak bagi Nabi marah. Dia kata, bila kamu nak bayar hutang aku? Aku nak hutang sekarang. Walaupun dia datang tu 3 hari sebelum tarikh due, tarikh yang wajib bayar. Kemudian waktu tu kebetulan ada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar terus marah Yahudi. Dia marah, dia rasa nak pukul Yahudi ni. Apa Nabi buat? Nabi kata kat Umar, bertenang, jangan apa-apakan Yahudi ni. Dan yang kedua, Nabi minta Umar bayarkan dulu hutang kepada orang Yahudi ni, dan Umar akan bayar balik. Walaupun tarikhnya 3 hari sebelum, tapi Nabi kata tak apa, bayar dulu kepada orang Yahudi ni. Bayar hutang aku kepada orang Yahudi ni, nanti aku akan bayar balik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa Nabi buat? Nabi suruh tambah lagi ganjaran tambahan oleh Umar kepada Yahudi ni. Nabi kata, wahai Umar, tambah lagi. Bagilah mungkin buah ke, ataupun duit sikit lagi ke, dan sebagainya kepada orang Yahudi ni. Tuan-tuan, ditakdirkan akhirnya Yahudi ni masuk Islam. Sebab apa Yahudi ni masuk Islam, tuan-tuan? Sebab orang Yahudi ni sebenarnya dia sengaja datang provoke Nabi, suruh Nabi marah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Yahudi ni akhirnya dia bagi tahu dalam kitab kami, kitab-kitab Yahudi ni, orang ahli kitab Yahudi, Nasrani ni, ada dijelaskan salah satu sifat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, ialah kalau kita lagi provoke dia, akan lagi sejuk dia. Lagi kita bagi dia rasa dia marah, lagi kita bagi provokasi kepada dia, dia akan lagi kendur, dia akan lagi sejuk. Ini mukjizat Nabi yang ada dalam kitab ahli kitab. Ini yang disebut dalam surah Al-Baqarah ataupun dalam Quran banyak disebut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani ni, dia mengenali Nabi Muhammad ni, ya'rifunahu, dia kenal Nabi Muhammad ni kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Macam kita, macam saya ada anak. Saya tahu anak saya ni jenis baran ke, anak kita ni jenis tak dengar cakap ke, anak kita ni jenis suka makan ke, anak kita ni jenis baik ke. Kita tahu anak kita. Orang Yahudi ni, dia tahu Nabi Muhammad ni sifatnya macam anak dia sendiri. Jadi sama juga dengan konteks kemarahan ini. Orang Yahudi ni, dia tahu salah satu sifat Nabi ialah lagi kita provoke dia, suruh dia marah, lagi kendur dia, lagi sejuk dia. Jadi ditakdirkan bila mana Nabi berjaya membuktikan sifat Nabi tersebut sebagai satu mukjizat,
akhirnya orang Yahudi ni masuk Islam. Inilah rahmat di sebalik wahyu, contoh qudwah hasanah, contoh tauladan Nabi kepada kita yang harus kita sama-sama lihat dan tenung supaya kita dapat sama-sama menahan emosi kita. Baik, itu saja dari saya, insya-Allah. Sekadar untuk kesimpulan yang pertama tadi saya sebut tentang kemarahan ini, fasa pertama, fasa untuk kita mencegah kemarahan, iaitu kita amalkan nasihat antara satu sama lain untuk mengelak kemarahan. Jangan jadi macam budaya kita nasihat jangan marah ni hanya pada orang yang dah tengah marah. Orang tak marah dia jangan nasihat. Kalau orang nasihat kita jangan marah, kita pula tanya dia, bila masa aku marah yuk. Sedangkan memberi nasihat jangan marah ni harus dibudayakan supaya kita membudayakan nasihat antara satu sama lain untuk kita sentiasa kekal tenang dengan kesabaran. Dan yang kedua, mengurus kemarahan apabila kita dah tengah marah. Itu bukan semudah menitir di bibir, tapi ia perlu latihan yang baik, yang diamalkan, dimulakan dengan kemarahan kecil, insya-Allah. Dan yang ketiga tadi disebut kisah-kisah sahabat Nabi SAW, dan juga tentang marah-marah yang dibenarkan, dan juga saya tutup tadi dengan kisah Nabi SAW. Jadi insya-Allah semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Semoga memberi manfaat. Apatah lagi dalam tempoh saya kata pergerakan lockdown ataupun PKP ini, kita dapat menahan emosi kita bersama, insya-Allah. Nasihat utama kepada diri saya sendirilah. Apatah lagi ketika bekerja di dalam rumah dengan biasalah gangguan anak-anak kita pun dalam masa yang sama kena ada komitmen dan sebagainya. Untuk saya setuju sila duduk dan jangan marah. Terima kasih kepada yang komen. InsyaAllah sama-sama kita dapat mengawal emosi kita. Semoga apa yang berlaku di China dalam laporan Bloomberg tentang keganasan rumah tangga, perceraian dan sebagainya tidak melalui ataupun menyenggah masyarakat dalam negara kita, insya-Allah. Sekian, Ramadan Karim. Walaupun awal tapi saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.